Sana. Duduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama 999 untuk mengetahui informasi terkini kejadian jenayah. Saudara, daripada pesanan ringkas ke kamar tidur. Itu modus operandi sindiket pelacuran terbaru dikesan pihak polis. Dengan menggunakan aplikasi sembang digital WeChat, pelanggan boleh memilih dan menempah wanita yang disukai. 999 bersama pasukan polis bahagian perjudian kongsi gelap dan maksiat di 7 Bukit Aman membongkar kegiatan itu di pusat bandaraya Kuala Lumpur baru-baru ini. Populariti laman sembang digital WeChat akhir-akhir ini diambil kesempatan oleh sindiket pelacuran untuk mempromosikan kegiatan tidak bermoral, cara rawak, menerusi fungsi look around dalam aplikasi berkenaan sebelum menggoda mereka dengan berkongsi foto wanita beraksi lucah dan harga pakej berahi yang ditawarkan. Seorang bekas pelanggan yang hanya ingin dikenali sebagai Alan tampil berkongsi pengalaman mengenai sindiket pelacuran ini. Dia WeChat lah, dia semua tulis atau servis B2B seksi kita lelaki, kita mesti mak intro sikit lah. Harga dia tengok negara 13, 14, 15, 18, 200, 300 pun ada. Asia biar perempuan pun ada. Tambah lelaki berusia 32 tahun ini lagi, selain pelacur dari pelbagai negara, ia juga antara kaedah yang mudah sebagai medan mencari pasangan keranjang yang boleh dilanggan secara in-call atau out-call. Namun tabiatnya melanggan pelacur mula terhenti awal tahun ini. Ada. Saya sudah lama tak pergi. Kerana sana biar servis sangat teruk. Lagi bos tak ada cover customer. Sakit hati. Sampai mali angkat saya. Jamin surat gaduh banyak kali. So sekarang ini tak ada sihat dia. Walaupun kegiatan pelacuran ini semakin galak, namun pasukan polis Bukit Aman berjaya melumpuhkan satu sindiket pelacuran atas talian rangkaian antarabangsa yang beroperasi di sebuah hotel di Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur. Menurut Ketua Operasi ASP Muhammad Jaiz, premis 24 tingkat ini pernah diserbu bulan lalu dan bagi mengaburi mata pihak berkuasa, setiap bilik akan didaftarkan atas nama pelacur. Dalam operasi ini, 8 wanita warga asing yang dipercayai pelacur berjaya dicekup di hotel 3 bintang ini. Telefon aku saja tinut-tinut, macam mana WeChat. Walaupun cuba menafikan tidak terlibat dalam kegiatan haram itu, siasatan lanjut pihak polis ke atas telefon bimbit mereka menemui beberapa petikan teks perbualan di WeChat bersama pelanggan mengenai tawaran seks. 没有啊，我没有啊。 Pihak berkuasa turut merampas beberapa paket kondom di dalam beg dan bagasi mereka. Wanita dari seberang ini mengakui baru seminggu menjejakkan kaki di Malaysia dan alasannya terlibat dalam kancah pelacuran mengejutkan pihak berkuasa. Tapi kamu tadi? Tak, saya lagi gaduh sama saya boyfriend. Saya gelap kepala, jadi saya macam ni lah. Sudah berapa lama putus dengan boyfriend kamu? Sudah 3 hari. Oh, baru 3 hari? Ya. Cepat putusan dia. Oh, cek berganti ya? Tambah wanita berusia 24 tahun ini, pekerjaan haram itu juga adalah jalan mudah untuk mereka mendapatkan wang kerana harga yang dicaj kepada pelanggan sekitar RM300 untuk satu malam. Ya tahulah bang, dosa orang saja. Kalau orang cari uang makan, untuk makan di situ.
Masa kerja lagi boleh buat kan? Tidak tahu ke bang kerja di mana di sini bang. Orang sudah gelap kepala, mestilah udah buntu. Semakan polis mendapati kesemua wanita berusia antara 19 hingga 32 tahun ini tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah dan mereka dibawa ke IPD Brickfields untuk tindakan lanjut. Berikutan penahanan 8 pelacur ini, pihak polis percaya dalang sindiket pelacuran terbabit akan diberkas. Kita sebagai penguat kuasa ni, law enforcement body ni, kita must always one step ahead than perpetrators ni. Daripada semasa-semasa memang kita bekerja sama rapat dengan unit cyber Jenayah Komersial Bukit Aman untuk memantau, menjejak dan mengesan dan melangkap mereka lah. Dan daripada semasa ke semasa kita akan tingkatkan usaha kita untuk membenteras kegiatan pelacuran ni. So kesalahan-kesalahan macam ni pun kita boleh ambil tindakan di bawah pokok. Hukuman yang dikenakan bergantung kepada lembaga pencegah jenayah. Mungkin boleh dikenakan perintah sekatan sampai 5 tahun. Mungkin boleh dikenakan tindakan untuk ditahan di penjara selama 2 tahun, 3 tahun dan sebaliknya. Tambah beliau lagi, gejala pelacuran akan terus dikekang oleh pihak polis kerana selain keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, ia juga menjatuhkan reputasi negara di mata dunia. Di sebalik sebuah bilik persalinan, terdapat satu ruangan rahsia disediakan premis untuk GRO menyembunyikan diri ketika serbuan. Malangnya, ruang itu gagal dimanfaatkan mereka apabila premis hiburan di Sungai Long Kajang ini diserbu polis malam minggu lalu. Operasi dilakukan jam 10.30 malam oleh pasukan polis Ditujuh dan Cantas Wanita IPK Selangor dengan kerjasama pasukan Ditujuh dari IPD Kajang. Rata-rata GRO ditahan mendakwa sebagai pelanggan dan datang untuk menyambut hari lahir rakan. Namun kad kehadiran pekerja yang tersusun rapi menyatakan di sebaliknya. Hasil maklumat turut mendapati seorang gadis GRO boleh dilanggan pada harga RM88 untuk 1 jam. Dan sebagai strategi untuk menarik lebih ramai pelanggan, gadis GRO turut dikatakan boleh dilanggan selama 4 jam dengan harga istimewa berjumlah RM143. Hasil pemeriksaan, pihak polis turut mendapati almari di bilik persalinan ini mempunyai satu pintu tersembunyi yang bersambung kepada sebuah ruangan rahsia. Ruangan rahsia berukuran 1x4 meter persegi ini dijumpai pihak polis di sebalik almari ketika pemeriksaan di salah sebuah bilik di premis ini. Dan bilik ruangan ini turut dipercayai digunakan GRO warga asing untuk menyembunyikan diri ketika serbuan pihak polis. Dan pintu ini hanya boleh dibuka dengan menekan alat kawalan jauh dari luar ataupun jika ingin dibuka dari dalam hanya dengan menekan butang ini. Dibekalkan sebuah kipas dinding, ruangan ini juga didakwa boleh memuatkan seramai 20 orang GRO pada satu-satu masa. Turut diperiksa dengan teliti 2 daripada 29 orang pelanggan bagi mengesan sebarang cacahan badan yang berkait dengan mana-mana pertubuhan kongsi gelap. Kesemua mereka bagaimanapun dilepaskan tanpa syarat selepas proses dokumentasi kerana tiada sebarang rekod jenayah. Hasil operasi, 2 lelaki penjaga premis, seorang wanita penjaga bar dan 19 GRO warga asing berusia antara 18 hingga 28 tahun ditahan. Mereka disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 di atas pelbagai kesalahan immigration melibatkan permit pekerjaan dan dokumen perjalanan. Kesemua ditahan dibawa ke IPD Kajang untuk siasatan lanjut. Sana. Duduk. Teruja ketika ditemu ramah, seorang pemuda mengaku telah mengubah suai kenderaannya untuk menguji kelajuan di atas jalan raya. Malah
dia turut terlibat dengan aksi lumba haram di sekitar Kota Kinabalu. Apa pula pada yang diundang? Kita ikuti laporan berikut. Selain menyasarkan samsing jalanan, operasi cantas khas trafik ini turut membuat pemeriksaan alkohol ke atas segelintir pemandu. Ia diketuai pemangku Ketua Bahagian Ketenteraman Awam dan Ketua Trafik Daerah Kota Kinabalu, ASP Sylvester Sigo, dalam satu sekatan jalan raya di jalan lintas. Okey, sekarang ni kami buat ujian alkohol. Okey, you cuma perlu tiup saja. So, tengok berapa you punya bacaan. Kalau you punya bacaan lebih dari 80, you kena ikut saya pergi balai buat lagi ujian. Seramai 7 orang diuji dengan SD2 manakala 3 lagi individu dibawa ke Balai Trafik Luyang untuk diuji dengan alat EVA2. Hasil ujian mendapati 2 daripada mereka melebihi tahap alkohol dalam darah. Mereka positif untuk dituduh di bawah Seksyen 45A-1 APJ 1987. Rata-rata yang ditahan dalam operasi ini melakukan kesalahan kerana mengubah suai kenderaan. Ini pula cerita bapa kepada 2 orang anak yang kononnya gemar mengubah suai kenderaan kerana hobi. Ya, boleh laju lah. Direct setting kan. Tak bising bila ubah suai exhaust macam. Berapa duit kamu habis? Ni. Buat exhaust. Banyak satu lebih lah. 200 lah. Tahu akan kesalahan yang dilakukan, begitupun dia tetap berani memperlekehkan undang-undang dengan mengubah suai struktur exhaust kenderaannya. Sudahlah begitu, ia diubah suai di sebuah bengkel tanpa lesen. Bengkel mana tu, Pak? Bengkel mana tu? Dah kono juga. Berlesen lah. Tapi bila sudah buat mesti mau race kan? Biasa ya. Biasa-biasa. Selalu Ada res lah di mana? Tak pernah dulu. Selalu di mana? Selalu di mana? Lalu di Payang. oh memang track di Kepayan lah. Enggak lah. Ha? Jarang. Joki dia kau juga. Pengakuan berani itu akhirnya mengundang padang. Cakap kau ubah exhaust untuk kelajuan. Dan kau turun malam ni untuk uji kau punya kelajuan kereta. Atas jalan raya bukan untuk perubahan. Okey? Kalau saya sidang. Tutup bilik. Itu beramal. Itu beramal. Okey? Jadi saya ambil kunci. Jadi nanti kita konvoy satu kali lah. Sebab tujuan kamu memang untuk berlomba atas jalan raya. Setiap minggu di sini harus komplain bising, penggunaan bising. Saya masih keluar Sabon, kau boleh cakap begitu. Ini jalan raya kau mau untuk kelajuan kereta kau, kau sesuai untuk kelajuan. Alah, pengkot pun saman betul. Tapi sebenarnya kesalahan ni kita boleh rujuk dengan JPJ ni. Kau kena sita ni kereta kau. Dalam pada itu, seramai 73 orang penonton daripada kawasan Plaza Lintas dibawa ke IPD Kota Kinabalu untuk ujian saringan air kencing. Namun pemeriksaan narkotik mendapati ujian urin ke atas kesemua mereka adalah negatif. Operasi yang bermula jam 11.30 malam dengan kekuatan seramai 35 anggota daripada cawangan trafik IPD Kota Kinabalu dan IPK Sabah serta Balai Polis Luyang ini berakhir pada jam 4.30 pagi. Sebanyak 87 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik, manakala 8 buah motosikal dan 2 buah kereta disita. Jika terlihat saja lampu biru kenderaan polis di jalan raya, mereka pasti melarikan diri. Aksi samseng jalanan itu acap kali dilihat apabila litar lumba haram mereka digempur pasukan polis, dan kali ini pasukan polis trafik Klang Selatan mengepung lebuh raya Kesas bagi mempertingkatkan keberkesanan ops mereka. Membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Itu antara aksi yang sempat dirakam lensa kamera kami dalam ops trafik yang dijalankan baru-baru ini. Dimulakan secara berperingkat seawal jam 2 pagi. Operasi yang diketuai Pegawai Tadbir Balai Trafik Klang Selatan, Inspektor Muhammad Harman Muhammad Hanif ini mensasarkan golongan samseng jalanan yang beraksi di lebuh raya Kesas dan juga sekitar Klang Selatan. Terlihat kelibat pihak polis ada yang bertindak melarikan diri ke lorong-lorong gelap.
Walau bagaimanapun, lelaki ini cuba berhelak. Rentetan itu, pihak polis berjaya menahan 5 remaja yang turut cuba melarikan diri. Bagi maklumat tadi, geng motosikal tu sekarang lokasi dia dekat mana? Sementara itu, di Lebuh Raya Kesas, sebaik melihat kelibat pihak polis, ada yang sanggup menggadaikan nyawa dengan melawan arus jalan. Namun begitu, mereka tumpas 9 remaja bawah umur antara yang berjaya ditahan di Lebuh Raya ini. Mereka dibawa ke Balai Polis Trafik Klang Selatan untuk proses dokumentasi. Remaja berusia 17 tahun ini antara yang ditahan pihak polis. Tindakannya memecut motosikal untuk meloloskan diri hanya mengundang padah. Tadi lari daripada polis. Kenapa lari? Takut. Takut. Kenapa awak takut? Motor tu motor sendiri ke motor curi? Tu kawan. Tukar motor dia tu. Tukar motor. Tukar motor untuk? Si minyak naik dengan kawan. Oh, naik dengan kawan. So kawan mana lari? Sempat lari? Kawan sempat lari ke? Sempat lari. Walaupun ada di antara mereka yang berjaya meloloskan diri, pihak berkuasa akan terus memburu pelumba-pelumba haram ini. Keseluruhannya sebanyak 45 buah motosikal ditahan, 3 daripadanya disita pihak polis. Sepanjang operasi, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah mengeluarkan 24 saman atas pelbagai kesalahan. Ia termasuk pengubahsuaian kenderaan dan penggunaan aksesori tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Sementara itu, di ibu kota, satu ops trafik bersepadu yang diketuai ASP Azmi Wahid dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuklah Polis Trafik, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Narkotik dan Jabatan Alam Sekitar. Di samping memburu pesalah trafik yang mempunyai saman tertunggak, operasi ini turut melibatkan pemeriksaan ke atas kenderaan-kenderaan dan aksesori yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Di Jalan Tunku Abdul Rahman, lelaki ini ditahan kerana menggunakan motor dengan nombor pendaftaran palsu. Adalah kepunyaan Aita. Siapa ini? Ini tuan. Nombor pelik asal dia di sini. Tengok ni. Tak. Itu memang okey. Saya lari premier. Mendakwa milik rakannya, nombor pendaftaran motor ini dipercayai diubah untuk melarikan daripada pihak institusi kewangan. Sementara di Dataran Merdeka, lelaki berusia 23 tahun ini ditahan sekitar jam 12.30 malam. Walaupun mendakwa motosikal yang ditunggang milik rakannya, pihak polis mengesan egzos pada kenderaan ini sudah dimodifikasi. Ekoran itu, notis amaran dikeluarkan. Keluarkan lesen memandu, kad pengenalan dan cukai jalan. Dari mana nak ke mana tadi? Dari sana tu dari mana? Dari ni sana. Nak balik ke mana? Ke dalam. Okey, naik motor dengan siapa tadi? Kawan. Dengan kawan. Siapa yang bawa motor? Kawan. Kawan yang bawa motor. Kawan ada lesen? Lesen. Mak tahu tak naik motor kawan tak ada lesen? Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan akan mengadakan satu operasi besar-besaran berhubung kesalahan meletak nombor pendaftaran atau memasang nombor pendaftaran yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, ini yang kita katakan nombor pendaftaran fancy, ya, berkilat, tidak ikut ukuran yang sebenar. Secara keseluruhannya, 648 kenderaan diperiksa di kesemua lokasi. Hasil operasi sebanyak 78 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan yang kebanyakannya tidak mempunyai lesen yang sah. Turut berjaya diberkas adalah 37 pesalah trafik yang mempunyai saman tertunggak dan waran tangkap.
Seorang lelaki mengaku bersalah atas tuduhan menyebabkan kecederaan kepada pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM kampus Alur Gajah awal September lalu. Tertuduh membuat pengakuan sebaik pertuduhan itu dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Tertuduh didakwa sengaja menyebabkan kecederaan ketika melakukan rompakan terhadap mangsa pada jam 6.15 pagi 10 September lalu di apartmen Dimensi. Seorang penarik kereta bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas dakwaan bersubahat dengan tertuduh bagi pertuduhan sama. 27 Oktober depan ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Dibunuh dan disumbat dalam guni. Seorang lelaki warga asing dipercayai dibunuh di lokasi lain dan mayatnya pula disorok di bawah timbunan dawai. Kejadian di Bukit Kemuning itu membuka rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Mangsa pekerja kilang berusia lewat 20-an dipercayai bergaduh dengan rakan sekerjanya sebelum dibunuh. Majikan mangsa menghubungi anggota polis selepas terhidu bau busuk dari stok kilang. Dan berdasarkan keadaan mayat, pihak polis percaya mangsa sudah mati lebih dari 24 jam. 7 rakan sekerja mangsa ditahan untuk siasatan dan mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk dibedah siasat. Wang tunai berjumlah lebih 32 juta ringgit didapati lesap selepas beberapa mesin ATM bank terkemuka digodam oleh penjenayah. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV di 7 lokasi dalam negara, pihak polis percaya kumpulan penjenayah itu didalangi sekurang-kurangnya 5 individu warga Amerika Latin. Siasatan awal mendapati modus operandi mereka adalah dengan memasukkan sekeping cakra optik yang dikatakan berupaya mencuri data pada mesin ATM dan dikawal oleh anggota sindiket menggunakan alat kawalan jauh. Pihak polis menubuhkan satu pasukan khas bagi menjejaki kesemua suspek. Ingat, jenayah membawa pada. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian jenayah, salurkan menerusi email dan juga laman sosial Facebook 999 seperti yang kami paparkan. Sehingga bersua lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, saya Adin Hussein. Assalamualaikum dan salam.